Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita membaca kitab Tafsir Al-Azhar, masih lagi membicarakan berkenaan dengan syiqaq, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Semalam kita telah membaca berkenaan huraiannya pada ayat yang ke-135. Hari ini kita sambung lagi berkenaan dengan syiqaq, iaitu apabila pada ayat yang ke-35, minta maaf, ayat yang ke-35 kita sambung balik huraian berkenaan dengan syiqaq ini. Menurut riwayat Imam Asy-Syafi'i dalam kitab dan Imam Al-Baihaqi di dalam kitab As-Sunan dan beberapa riwayat yang lain, ada riwayat daripada Ubaidah Al-Salmani bahawa datanglah satu hari seorang laki-laki dan seorang perempuan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan bersama dengan mereka itu pula segolongan besar orang-orangnya. Rupanya mereka mengadukan perselisihan syiqaq yang telah tumbuh di antara kedua orang suami isteri itu. Maka Sayyidina Ali memutuskan supaya diutuskan seorang hakam daripada si lelaki, si suami, dan seorang hakam daripada si isteri. Kemudian beliau berkata kepada dua-dua wakil tadi, apakah kamu tahu kewajipan kamu berdua di dalam mendengar permasalahan dua orang ni, suami isteri ni? Kewajipan kamu ialah menyelidiki. Kalau pada pandangan kamu berdua masih dapat orang-orang ini dikumpulkan kembali menjadi suami isteri, hendaklah kamu kumpulkan, jangan bagi bercerai. Dan kalau kamu berdua berpendapat bahawa lebih baik mereka ini bercerai, maka ceraikanlah mereka. Kata Sayyidina Ali kepada dua hakam, tugas kau orang selidik apa puncanya yang jadi dia orang ni bertelingkah. Dah selidik semua, buat keputusan sama ada nak kekal bersuami beristeri atau nak bercerai. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita ni bila sebut istilah cerai ni menakutkan. Mak bila dengar anak ni nak bercerai, mak ni lah tak lalu makan, selalu 4 pinggan sekali hadap. Bila dengar cerita ni 2 pinggan je ustaz, 2 pinggan tu banyak lagi kau tak lalu makan akak mikir rokannya. Padahal dia pun bercerai juga. Anak dia kata, mak tu takut kita bercerai, mak pun bercerai dengan ayah. Itulah mak tak nak jadi pada kamu, kata mak. Biarlah mak nanggungnya, kamu janganlah. Jadi kadang-kadang kita jadi fobia, jadi trauma bila sebut dengan bercerai ni. Kita rasa aduh, satu, kita rasa susah, suami tak ada sat lagi jadi susah, isteri tak ada jadi susah. Dua, jadi malu. Orang kata bila bercerai, orang kata orang akan tengok kenuri kahwin. Kenuri kahwin hari itu bagi nak rak, bercerai pula dia orang tu. Itulah aku cakap tak lama. Yang ketiga, tak nak bertukar status. Kalau boleh statusnya biarlah Mrs. sampai bila-bila. Tak nak jadi Kak J, Miss J, Kak Jan. Tak nak Jen tu, tak mau. Tambah tua-tua pula bercerai lagi tak mau. Orang panggil Jen tu, janda tua. Okey. Yang ketiga, yang keempat, dia fikir masalah anak-anak. Padahal saya kata banyak kali dah, siapa yang mengharuskan bercerai?
Siapa yang bagi cerai? Allah. Allah yang menghukumkan cerai itu harus. Boleh cerai. Daripada bercerai itu kadang-kadang dia tukar jadi wajib, kadang-kadang bercerai itu kadang jadi haram. Asalnya harus. Harus apa makna? Boleh. Jadi bila Allah kata harus, boleh, pun salah. Baik, mendengar itu berkatalah si perempuan, hamba tunduk pada kitab Allah dan apa yang tertulis di dalamnya. Tetapi lelaki-lelaki tadi menyanggah, kalau bercerai aku tak nak. Kata lelaki-lelaki tadi, kalau bercerai aku tak nak. Ali menjawab, kalau begitu engkau telah mendustakan Allah. Kalau tidak engkau tunduk kepada hukum cerai yang telah ditetapkan, engkau tidak akan kubiarkan pulang. Garang Sayyidina Ali tang sini pula. Demikianlah penetapan daripada Ali bin Abi Talib tak kala beliau menjadi khalifah. Orang Islam ni apa Quran kata yes, apa Allah kata yes, apa Nabi kata yes, dia takkan sebut no. Itu orang Islam. Habis tu kalau dia sebut no, tomorrow never dies lah. Tu James Bond. Tak boleh lah hukum dia. Itulah orang Islam. Hari ni lain. Hari ni apa-apa benda pun kena tengok siapa dulu. Bukan nak tengok Allah kata apa, Nabi kata apa. Hari ni keputusan nak dibuat kena tengok siapa. Siapa? Apa kata siapa? Maka kita ikut siapa. Siapa dalam bahasa Arab Ustaz Ahmad? Man. Siapa dalam bahasa Inggeris? Who. Hari ni orang ikut cakap who. Boleh faham? Who apa Ustaz? Tak tahu. Balik cari sendiri. Sampai nak sembahyang rapat pun tanya who. Macam mana cerita ni? Siapa kepala agama ni? Allah ke who? Tuan-tuan kenal tak who tu siapa? Tak kenal? Lah, lemah. WHO. Tu dia. Nabi sebut dah di akhir zaman tu. La tattabi'unna sanana allazina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri tabin lattaba'tumuhum. Sahabat tanya, al-yahud wan nasara? Qala faman. Kamu akan mengikut jejak langkah orang-orang yang sebelum daripada kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggalah mereka masuk dalam lubang biawak pun kamu ikut. Sahabat bertanya, adakah kami mengikut Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, siapa lagi? Qala faman. Siapa lagi? Man juga. Siapa lagi? Qala. Kata Rasulullah, faman. Siapa lagi? Maknanya kalau kita ambil pada zahir tu, siapa tu siapa? Tadi orang putih sebut tadi. Kita tak katalah benda tu, tapi Nabi sebut siapa lagi. Siapa? Hari ni kebetulan ada orang yang nama dia siapa. Ada orang yang nama pertubuhan ni siapa. Dan siapa inilah yang duk atur kita hidup sekarang. Semayang kena pakai ni, semayang kena bawa ni, semayang kena bawa kayu. Ingat kena buat apa? Nak sukat, buat pembaris. Tak boleh salam, tak boleh ziarah orang mati, tak boleh mandi mayat, tak boleh tengok orang mati, tak boleh ziarah orang sakit. Yang mana hak Nabi buat, Allah buat. Kita tak boleh ikut dulu, kita kena ikut dulu hak siapa buat. Bahaya ni tuan-tuan. Seolah-olah siapa tu lebih pandai pada Allah. Kalau ada Sayyidina Ali lagi, apa jadi tuan-tuan? Sebab laki-laki ni kata, aku tak nak. Kalau kata keputusan bercerai, aku tak mau ikut. Yang isteri dia kata, apa yang Allah kata aku ikut, apa yang Quran sebut Allah ikut, aku ikut. Mai suami dia kata, aku tak mau ikut. Kalau bab cerai aku tak mau ikut. Sedangkan kata Allah, kalau hakim tadi buat keputusan bahawa bercerai baik pada kamu, maka bercerailah. Si suami kata, no, saya tak nak ikut.
Kata Sayyidina Ali, kalau kamu tak mau ikut, aku takkan biarkan kamu balik selagi kamu tak ubah pemikiran kamu. Jadi tuan-tuan, jadilah kita orang yang sentiasa berpegang teguh dengan hukum Allah. Kan Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut pada kita, aku tinggalkan kamu dua perkara yang selagi mana kamu berpegang pada duanya, kamu takkan sesat selama-lamanya, iaitulah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dua benda ni kita tinggal dah bila kita nak berjaya ni. Quran pun kita tinggal, sunnah pun kita tinggal. Baik, kemudian serupa dengan itu pula pendapat Abdullah bin Abbas. Menurut riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Jarir, Abdullah bin Jarir, kata Ibnu Abbas, ayat ini mengenai laki-laki dan perempuan yang telah rusak rumah tangganya. Ayat ini cerita tentang suami isteri yang dah rosak rumah tangga dah. Banyak dah rosak? Banyaklah. Sama banyak dengan menikah. Menikah 20,000, hak bergaduh pun 20,000. Menikah 40,000, hak cerai pun 40,000, sama naik. Banyaknya kerosakan dalam rumah tangga. Mak bapak datang buat-buat baik, berpura-pura romantik. Mak bapak balik, gaduh balik. Mak bapak pun senang dalam kereta. Alhamdulillah lah dapat menantu bagus. Alhamdulillah lah nampak bahagialah anak kita tu abang. Alhamdulillah. Lena kita tidur sambil bapak buat kereta. Lena dua-dua. Sedar-sedar dalam kubur dah bapak dah. Lena dia rasa. Lena depan. Mereka berlakon. Tapi tidur asing-asing. Makan asing-asing. Kalau ada hal nak bercakap, WhatsApp. Kalau ada benda nak cakap, anak jadi postman. Tak ada bercakap. Masing-masing hal masing-masing. Baik, Allah menyuruh diutuskan seorang laki-laki yang saleh daripada pihak si suami, dan perempuan laki-laki yang soleh juga daripada pihak perempuan. Selidik, temuduga, keduanya menyelidik siapa yang bersalah. Kalau si laki-laki yang salah, maka isterinya ditarik daripada dia dan nafkahnya wajib dibayarnya terus. Kalau perempuan yang salah, dia dipaksa pulang ke rumah suaminya dan tidak wajib diberi nafkah. Tetapi kalau kedua hakam berpendapat bahawa mereka patut diceraikan sahaja atau diserumahkan kembali, sedangkan yang seorang suka dan seorang tak suka, kemudian mati salah seorang, maka yang suka berkembalian menerima waris daripada yang mati, dan yang tidak suka berkembalian tidaklah menerima waris. Itu pendapat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Okey, mesyuarat. Ustaz Azhar wakil laki-laki, Ustaz Ahmad wakil perempuan. Ustaz Azhar pun temu ramah wakil laki-laki ni. Apa masalah awak yang sampai dah tak tinggal serumah bergaduh ni? Saya kecil hati. Apa masalah? Masalah semalam dia tak pernah masak lah, dia tak pernah layan lah, tak pernah tidur lah, buka pintu pun tak lah, dia melawan saya lah, keluar rumah tanpa izin lah. Ustaz Ahmad pula tanya si perempuan, apa masalah awak yang awak keluar pada rumah, tak duduk sekali duduk rumah mak bapak awak pasal apa? Saya dah tak tahan dengan dia, nafkah tak bagilah, apalah, pumpang. Awak nak lagi tak suami awak? Nak. Awak nak lagi tak isteri awak? Nak. Boleh tak jadi hidup suami isteri yang baik? Boleh. Kalau gitu cantumkan balik. Siasat punya siasat, suami kata saya nak balik, saya akan berubah jadi baik, perbetulkan balik yang mana tak baik. Rupa-rupanya salah faham saya. Tapi isteri ni pula tak mau. Saya tak mau. Sambil berlari gedek keluar pada bilik tu. Ustaz faham dah, saya tak mau. Saya takkan balik pada dia.
Tapi awak yang salah dalam bab ni. Kami dah mesyuarat, awak yang puncanya. Saya tak mau pada dia, faham tak? Suami tadi ni dalam keadaan duk sedih, kena serangan jantung. Mati hamba Allah lah. Dia pula bercukup 2 dos, mati pula tuan. Allah, radang jantung pula dah. Tapi tak sebutlah pasal benda tu, pasal sakit jantung lah. Maka bila mati si suami, isteri tadi tak layak dapat pusaka dia. Pasal apa? Pasal engkar. Dah 2 bulan suruh balik, kau tak nak balik, tiba-tiba mati si suami tadi, maka dia tak layak dapat. Pasal apa tak layak pula? Saya isteri dia. Isteri pula hutang. Orang suruh balik, hang tak nak balik. 6 bulan hampa tak duduk sekali. Bila buat majlis hakam, 2 bulan lepas diperintahkan balik, kamu masih lagi degil. Tiba-tiba mati suami kamu, kamu nak pula harta dia, Toyota Camry dia. Oh, kamu nak pula duit simpanan dia, saham dia lah, apalah. Abdullah bin Abbas kata, tidaklah dia menerima waris. Nampak? Terbaliklah begitu jugalah. Kalau suami yang degil apa semua ni, isteri nak okey, suami pula cari pasal, macam gitu. Selepas melalui majlis hakam tadi ni. Baik. Dalam kedua pendapat daripada 2 sahabat Nabi SAW ini, iaitu Ali dan Abdullah bin Abbas, nampak bahawa kedua hakam mempunyai hak yang penuh. Jangan main-main dengan hakam ni, besar ni. Apa keputusan majlis hakam tadi, baik si suami baik si isteri kena setuju. Bercerai, bercerai. Tak payah cerai, tak payah cerai, ikut. Bukan sahaja berhak mempertemukan kembali si suami atau si isteri, bahkan mereka juga boleh menceraikan. Kalau cerai itulah yang terbaik. Tetapi ulama-ulama mazhab banyak yang membatasi islah ini, hanya mempertemukan kembali tetapi tidak berhak menceraikan. Tetapi ulama-ulama mazhab mengatakan bahawa orang yang terlibat dengan hakam ini hanya berhak untuk memperbaiki hubungan. Mereka tidak berhak untuk menceraikan suami isteri tadi. Berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya, telah sependapat para ulama bahawa kedua hakam itu berhak mempersatukan kembali di antara suami isteri yang berselisih dan berhak juga memisahkan. Itu kata-kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ibrahim An-Nakhai mengatakan bahawa jika kedua hakam itu memisahkan keduanya dengan talak 1, dengan talak 2 atau talak 3, hukumnya boleh sahaja. Begitu juga pendapat daripada Imam Malik. Tetapi Hasan Al-Basri berpendapat bahawa majlis hakam tadi hanya berhak mendamaikan mereka, bukan memisahkan. Pendapat itu juga diambil oleh Qatadah dan Zaid bin Aslam. Demikian juga pendapat Imam Hambali dan Sufyan As-Sawri dan Daud Az-Zuhri. Mereka berpendapat demikian kerana ayat itu hanya menyebut kalaulah mereka itu menginginkan kebaikan, niscaya akan diberikan taufik oleh Allah. Namanya ialah islah. Mereka fahamkan islah ialah bercantum semula, berbaik semula, bukannya bercerai. Jadi ada ulama yang mengatakan bahawa majlis hakam tadi berkuasa penuh, sama ada memerintahkan kembali taat atau memerintahkan untuk bercerai. Pendapat Abdullah bin Abbas, pendapat Ali bin Abi Talib, pendapat Imam Maliki, ya, pendapat Sufyan Ats-Tsauri, pendapat daripada Ibnu Katsir. Tetapi ada juga yang berpendapat, iaitu Qatadah, Hasan Imam Hambali dan sebagainya, mengatakan majlis hakam itu hanya berhak untuk mendamaikan, bukan untuk menceraikan. Baik, balik kepada pendapat yang pertama. Tetapi golongan pertama yang mengatakan apa yang diputuskan kedua hakam itu akan berlaku, sama ada bercerai terus atau kembali terus,
ialah kerana mengutus kedua hakam itu adalah perintah wajib kepada kedua-dua belah pihak. Keputusan hukum daripada kedua hakam sudah barang tentu tidak selalu akan disukai oleh saja yang diberikan hukum. Untuk menghilangkan keraguan, maka Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi memberikan syarat supaya kedua-dua suami isteri yang berselisih itu benar-benar menyerahkan kekuasaan mengambil apa sahaja keputusan yang diserahkan kepada kedua-dua hakam tadi, dan mereka taat menerimanya. Sebab Sayyidina Ali belum mau melepaskan laki-laki yang tidak mau menyerah kalau mau diceraikan sebelum dia menyerahkan keputusan kepada hakam sepenuhnya. Imam Syafi'i berpendapat, adakah majlis hakam ini hanya boleh menyatukan suami isteri yang bertelingkah, atau boleh memilih untuk bercerai di bawah kuasa mereka? Imam Syafi'i dan Imam Hanafi berpendapat ianya akan berlaku apabila kedua-dua pasangan suami isteri tadi menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pihak hakam. Maka bila dipanggil oleh pihak qadi, wakil sultan, suami isteri yang mengadu tentang masalah tadi, maka sultan ataupun wakil sultan berkata, wakil pemerintah qadi lah kita sebut, sekarang pihak mahkamah akan melantik majlis hakam untuk kamu berdua. Majlis hakam ini akan menyiasat, menyelidik punca pertelingkahan dan akan mengambil keputusan yang terbaik, sama ada untuk kamu terus bersuami beristeri atau dipisahkan kamu yang terbaik. Kamu bersetuju dengan syarat-syarat ini? Ya, saya sebagai suami bersetuju dengan apa jua keputusan yang dibuat oleh kedua-dua hakam. Macam mana pula dengan isteri? Saya pun begitu Tuan Qadhi, saya pun serahkan nasib rumah tangga saya ni selepas diselidiki dan dibuat keputusan yang saksama oleh pihak hakam. Maka Imam Syafi'i kata, kalau kedua-duanya dah menyerahkan kepada pihak hakam tadi untuk buat keputusan, maka jalanlah, sama ada nak bersuami isteri dengan baik semula atau diceraikan, maka terimalah keputusannya. Boleh faham? Kalau seorang kata aku tak mau hakam apa, aku nak balik, maka tak jadilah majlis hakam tu. Panggil suami, panggil isteri. Kita sekarang ni, isteri kata tak payah hakam. Hakam apa? Seterekam dia lagi ada ni, segerak mana ni. Aduh, garang sungguhlah isteri ni. Kita ni nak bagi baik hampa berdua. Kalau hampa nak bercerai, tak payah hakam je lah. Tak payah hakam lah. Ini masing-masing salah menyalah. Suami salah, isteri salah. Suami, siapa yang salah ni? Siapa yang betul antara kamu berdua? Siapa yang salah? Jadi kalau kita dapat keputusan, kita bincang sama ada boleh berbaik semula ataupun tidak. Kalau kamu berdua dah tak nak baik, dah nak bercerai, pergi ambil borang lah. Taklah dah buang masa kami di sini nak pergi hakam sana hakam sini. Sebab majlis hakam ni pun perintah Allah. Seboleh-bolehnya janganlah bercerai lagi. Kalau kata bercerai itu mudah, tak payah tubuh majlis hakam. Dah 6 bulan tak tinggal sekali, 5 bulan duduk berasim, cerai je lah. Tapi dah Allah Ta'ala perintah kita ni buat lagi, siasat lagi, kalau boleh damai-damai lagi. Sebab tu Allah sebut tadi, kalaulah mereka itu memilih untuk diislah, mudah-mudahan Allah bagi rahmat, petunjuk pada mereka. Tadi ayat kita sebut tadi, maknanya bukanlah senang-senang kita ni bercerai, gaduh sikit bercerai, tak letak belacan pun bercerai. Bukankah Kakanda sudah berkali-kali mengatakan Kakanda suka belacan? Kenapa kau tidak mau letak belacan? Kakanda pancung kepala adinda. Ada asyik baik datang Sudin ni, apa-apa pancung ni, pasal belacan pun nak pancung. Ini cerita seniman bujang lapuk, pasal belacan nak bergaduh. Aduh, penyakit kita ni. Baik, setelah pada suatu hari penulis tafsir ini bertanya kepada guru dan ayahnya,
tentang adanya hakam, tentang adanya pihak laki-laki dan hakam daripada pihak perempuan. Kalau terjadi syiqaq, beliau telah menyatakan bahawa inilah langkah yang sebaik-baiknya dan seaman-amannya kalau terjadinya pertelingkahan syiqaq. Itulah cara paling baik, kata guru Hamka. Kalau suami isteri kita, anak-anak kita bertelingkah, bincang dengan besan. Macam mana Haji Mat, anak-anak kita ni dah 3 minggu tak bercakap, tak balik, lagi seminggu cukup sebulan. Tak nakkah kita tengok apa kesudahan dia ni? Saya sebagai orang tua tak naklah campur tangan. Haji Bidin, tak boleh Haji Mat, ini anak-anak kita. Masa kita nak menikahkan mereka dulu, 6 kali kita jumpa, merisik, tentu belanja, tentu tarikh, hantar tunangan, akad nikah, majlis resepsi. 6 kali kita jumpa. Takkan bila nak bergaduh macam ni langsung kita lepas tangan. Kita sebagai orang tua kenalah cari jalan, sama ada mereka ni nak terus hidup sebagai suami isteri rukun damai atau kita pisahkan sahaja. Kalau apa yang baik pada Tuan Haji saya ikutlah. Kalau gitu kita ambil lah hakam, bincang, mesyuarat. Beliau menyebut pengalamannya tentang fasakh nikah sikani yang pada tahun 20-an menjadi perbincangan agak hebat di negeri Minangkabau. Beliau telah berani memfasahkan nikah sikani dengan suaminya karena suaminya itu tidak sanggup memberikan nafkah kepada sikani dengan secukupnya. Sikani ni perempuan, namanya kani. Kalau buah kana. Jadi perempuan ni isteri, namanya kani. Datang jumpa dengan ayah kepada Hamka. Ayah dia ni tok guru, ulama. Orang dulu-dulu kalau ada masalah jumpa tok guru, tanya. Nak menikah pun tanya, nak naik rumah pun tanya, nak buat apa pun tanya tarikh pada tok guru, mana sesuai, mana elok, mana pendapat tok guru. Dulu-dulu, sekarang tok guru jadi tok guru. Orang tak tanya lah, tak pun jadi tok gurau. Dulu jangan simpan barang emas pun rumah tok guru, punya alim warak, orang percaya. Nak pergi Mekah, simpan barang emas rumah ustaz, rumah tok guru. Balik pada umrah, pulangkan balik. Sekarang tak ada lah. Orang tak hormat dah tok guru ni. Ya, sebab tok guru kadang-kadang cakap tak serupa bikin. Tambah tok guru politik pula, lagi tak dia pakai. Sak boleh, sak tak boleh, sak boleh, sak tak boleh. Penin orang ni. Baik, kemudian pada suatu hari seorang perempuan namanya Sikani datang mengadukan nasibnya pada tok guru tadi. Sebagai ulama besar, tempat orang mengadu dan meminta bantuan, meminta hukum. Bahwasanya kata dia dah lama kahwin dengan suaminya, tapi ternyata suaminya tidak sanggup memberinya nafkah dengan sepatutnya, sehinggalah kehidupan mereka sangat melarat. Dan perempuan itu berkata, jikalau perkaulan suami isteri diteruskan juga, kemelaratannya akan menimpa mereka berdua selama mana mereka hidup. Jadi kata si isteri, saya dah tak sanggup lah dengan suami saya ni, melarat hidup saya. Jumpa ulat buat sup, punya tak ada makanan ni. Susahlah suami saya ni, tak tahulah nak kata penyegan pun satu, malat pun satu. Tak tahulah nak kata apa. Tapi nak kata juga, tapi tak tahu. Tak tahu nak kata apalah. Tu saya tanya apalah, dia tak tahu. Tapi nak cakap juga, dia kayaknya kerja, malat lah, tak tahu nak kata apalah. Tak tahu juga, tapi kata juga. Maka lalu ayahnya dia bertanya, apakah kau benci atau suka pada suamimu? Cuba cakap elok. Kata si isteri,
Suka tu suka lah, sayang lah lagi. Saya sayang dia lagi, tapi dia tu malas. Saya jadi susah, badan kuruh kering. Sayang memang sayang, siapa tak sayang suami kita, tapi dia tu, kata si Kani. Kemudian dia adalah penyelidikan tentang kehidupan si suami. Memang ada alasan buat menetapkan bahawa si suami tidak sanggup lagi meneruskan pergaulan walaupun sayang menyayangi. Lalu beliau mengambil keputusan selepas beberapa penyelidikan bahawa nikah si Kani perlu difasahkan, yakni dipisahkan. Artinya mereka dipisahkan dengan keputusan daripada beliau sendiri. Walaupun si isteri itu sayang pada suami dia, tapi suami ni jenis pemalas, tak mau kerja, ataupun si suami tadi sakit, dah tak boleh kerja dah, namanya Ali, duduk saja-saja. Macam mana isteri tak marah? Saya nak makan, pergi pinjam beras gandum pada Kasim Baba. Kakanda pergilah kerja, malu adinda minta duit daripada Kakanda Kasim Baba. Kakanda bukan tak nak kerja, cuba adinda dengar. Dia gelek tangan dia, gedek ni, tulang Kakanda reput. Contoh jenis malas ni. Tapi duk hisap juga hoga tu. Hoga ke apa nama ke? Syabu ke apa? Syabu pula dah. Shisha tu. Malas-malas, shisha dia belasah agak. Jenis ada orang laki-laki macam tu. Dia duduk di rumah, jenis nujum 4 belalang, tidur sampai siang. Anak buat kerja, dia duduk tidur saja sampai orang kampung datang nasihat. Okey, sampai datang orang kampung, kamu ni bila Pak Belalang, kesian dekat Belalang bekerja. Pak Belalang bila nak kerja? Asyik Belalang saja yang kerja. Belalang tu degil. Saya dah larang dia bekerja, dia nak juga bekerja. Orang kampung jawab, kalau Belalang tak kerja, Pak Belalang nak makan apa? Ulat dalam batu pun boleh hidup Pak Kancun. Nampak? Terus dia buat keluar, ulat dalam batu pun boleh hidup. Jadi isteri ni mengadu, saya tak tahan lah, saya bukannya ulat. Maka bila diselidiki, suami ni memang tak boleh, tapi isteri masih sayang. Kalau kamu hidup juga, rumah tangga kamu ni masalah, kamu takkan bahagia dan takkan mencapai tujuan menikah. Maka kata Tok Guru tadi, cerai, pisahkan. Maka keputusan yang dibawa tadi, wibawa beliau dalam agama di Minangkabau pada waktu itu menyebabkan tidak ada bantahan yang tegas daripada ulama-ulama yang lain. Pihak laki-laki akhirnya mengadu kepada advisor War in Lancashire Zekken. Oi, nama Belanda tu. Dia mengadunya kepada penasihat Belanda Betawi pada masa itu. Ketika itu kepala kantor in Lancashire Zekken ialah Dr. Hazen, seorang orientalis Belanda yang terkenal. Maka terjadilah surat menyurat di antara ayahku dengan Dr. Hazen, dan akhirnya Dr. Hazen tidak dapat membantah keputusan itu, walaupun Dr. Hazen telah meminta nasihat kepada ulama-ulama lain di Jawa pada masa itu. Pergi mengadu ke orang putih. Orang putih tu pula kafir pula. Hak si suami tadi pergi mengadu, dia kata ni Tok Guru ni suruh saya cerai, kami dah dipisahkan. Kami dipisahkan, saya tak mau lagi. Maka orang putih Hazen tadi ni komplain lah, hampa ni apa lah. Saling tulis menyurat di antara mereka berdua. Ayahku Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah telah mengambil dasar keputusan berdasarkan hadis Nabi, la darar wala dirar. Janganlah ada yang memberi mudarat dan janganlah ada yang kemudaratan. Maka kata dia,
Jangan memberi mudarat suami kamu tu, dan isteri pula boleh jadi mudarat dengan sebab kamu tadi ni berlakunya ketidakadilan dalam rumah tangga. Kemudian ayahku memberi ingat kepada kami murid-muridnya. Di antaranya ialah bapa saudaraku Syekh Yusuf Amrullah, yang menjadi qadi dalam negeri kami Sungai Batang 50 tahun lamanya, bahawa jalan memisahkan yang telah beliau tempuh itu bukanlah jalan mudah, banyak belat-belitnya. Bukan terus-terus kata okey, aku pisahkan kamu berdua, cerailah. Bukan semudah itu, kata dia. Penuh dengan penyelidikan. Pertama, kata beliau, kalau sekiranya mulai ditanya, sukakah engkau pada suamimu atau tidak? Soalan pertama. Kamu mengadu pada aku, suami kamu sekian, dengan pemalas, dengan panah baran, tak bagi nafkah bertahun-tahun. Aku tanya pada kamu, kamu sayang tak, suka tak pada suami kamu? Dia tanya yang tu dulu pada isteri ni. Lalu kalau dia menjawab dia benci dan tidak suka kepadanya, sukar untuk difasahkan. Kerana apa? Kerana perempuan itu mungkin nusyus. Sebab orang yang benci kepada suaminya dengan tidak ada alasan, tidaklah wajib suaminya memberi nafkah, baik nafkah zahir maupun nafkah batin. Bila dia tanya, kamu sayang tak suami kamu? Tak. Ada hati tak? Ada hati dalam diri saya. Hati saya pada dia tak ada. Saya ada lah hati, saya ada lah, kena operate lagi. Tapi saya dah tak ada hati dengan dia. Sebab apa? Dia tak bagi nafkah pada saya, zahir dan batin. Yang ni susah. Pasal apa? Kena panggil suami dia pula. Kenapa kamu tak bagi nafkah pada dia? Saya nak bagi nafkah pada dia apa tuan? Dia dahaka pada saya. Dia keluar rumah berhari-hari, saya tunggu di rumah dia tak ada. Saya tak tahu dia pergi mana. Kamu nama apa? Pak Ayah Concot dia. Keluar daripada rumah tanpa izin, tak tahu pergi mana. Masa tu kan ada handphone nak cari. Cari sana sini tak ada. Surat tak tulis, apa tak tulis. Saya balik pada bukit, turun-turun tak ada dia dah. 4 hari saya cari baru dia balik. Duk melengung, duk colek gigi atas tangga. Bila saya tanya pergi ke mana? Kau suka aku lah, aku nak pergi mana pun, apa kau kisah? Sejak daripada itu tuan, saya tak bagi dia nafkah sebab dia nusyus. Dia tak hormat saya, dia keluar rumah tanpa izin. Sebab itu saya tak bagi nafkah. Sekarang tuan datang panggil saya, dia ni minta cerai apa semua, mengadu apa semua, tuan kata saya ni tak bagi nafkah. Padahal puncanya daripada dia. Sebab dia derhaka pada saya. Sebab tu saya tak bagi makan minum dia, dan saya tak sentuh dia. Sebab dia nusyus dan dia tak pernah kembali untuk berbaik dengan saya, taubat tak mau. Dia tetap dengan kepala batu dia. Kata ayah Hamka, kalau macam ni payah. Pak saya punca pada isteri tadi balik. Baik. Sehingga perempuan itu bisa tinggal tergantung tak bertali. Kita baca tak dulu? Kan tinggalkan tempat tidur, ingat tak dulu? Kalau hak nusyus ni. Tetapi kalau dia menjawab, kamu sayang lagi tak pada suami kamu? Kalau dia menjawab, saya sayang pada suami saya, dia baik, apa itu? Cuma dia tak bagi saya nafkah, dia malas, dia tak mau kerja. Hari itu saya suruh dia kerja buruh, buat bangunan, dia kata gayat. Saya suruh dia pergi mancing, dapat juga jual ikan udang, takut ular sawah. Ada je alasan tuan. Tapi dia baik, dia romantik. Bila saya tidur dia tepuk saya. Tapi dia malas, dia tak bagi saya nafkah, saya teruk cari duit. Dia kata
Kalau dia macam ni, barulah ada jalan buat fasakh. Tetapi hendaklah diselidiki benar-benar terlebih dahulu, berapakah patutnya nafkah itu pula. Ui, panjang pula. Dia bagi tak nafkah? Dia bagi sebulan 100, tak cukup. Gaji dia berapa? Gaji 400. Betul tu. Gaji 400, nafkah 100, betul. Dah nak 500 lah. Gaji dia pun 400. Kena siasat pula. Panjang cerita ni. Baik. Dan berapa pula kesanggupan laki-laki tadi? Berapa kesanggupan laki-laki bagi nafkah pada isteri dia? Kita dah belajar dah dulu. Kesanggupan nafkah itu bergantung kepada perusahaan dan pendapatan si suami. Makin besar pendapatannya, makin besar nafkah untuk isterinya, walaupun isterinya dah bekerja. Sebulan suami dia 60,000 main bola. 60,000 ringgit sebulan. Banyak tu. Berapa nafkah dia? 600. Zalim. 60,000 hang bagi 600 je. Tak kena. Kuman-kuman 6,000, 10% sebulan. Sebab tu isteri tak payah kerja pun tak apalah. Suami bagi nafkah 6,000 sebulan. Duk saja. Tak komplain lah isteri pun. Isteri tadi komplain gaji 6,000, nafkah 60 ringgit. Apa dia nak hidup? Kemudian kena masak, kena kemas rumah, basuh kain, tukar atap, atap bocor, siling pula pecah, musang masuk, dia lah kena repair siling, bagi 60 ringgit. Beranak kerak pula tu. Mana Ustaz Ahmad ni? Tak ada. Contoh, saya tanya Ustaz Ahmad pergi mana, bukan saya kata dia beranak kerak. Contoh jangan salah faham. 4 tahun nikah 4 anak, kerak lah tu. Jadi tuan-tuan, mana boleh hang bagi 60 ringgit? Gaji kamu 6,000, komang-komang 1,000 kat isteri. Ni nafkah untuk kamu 1,000. Nafkah hak rumah lain. Beras, gula. Gula tak ada macam mana? Beras, kopi, ikan, tepung pun macam mana? Cari hak lain kan, pemakanan dia, bil elektrik, bil air, tu lain pula. Ni hak 1,000 ni untuk dia, untuk isteri dia. Isteri nak bagi kat mak dia, isteri nak simpan, isteri nak pergi makan siakap, kan, isteri nak beli barang mah, isteri nak pergi kelas bayar yuran 40 ringgit. Duit itu lah untuk belanja dia. Waktu kita menikah dulu ada belanja tubuh? Ada. Hantarannya berapa? Hantarannya berapa Mak Eton? Hantarannya. Ingat tak cerita tu? 4 kali dia tanya. Hantarannya. Hantarannya 5 sebelah tangan, 5 jari sebelah tangan. Terus Mak Sudin kata setuju. Melambung kopi Puan Norma, Cik Norma. Itu belanja tubuh 80 ringgit, 1,000 ringgit. Mas kahwin nama dia. Kalau waktu mas kahwin nak nikah, kau bagi mas kahwin pada dia, waktu dah kahwin takkan tak bagi. Kenalah ada belanja untuk dia. Ini belanja mama, ini untuk belanja dapur. Belanja dapur 2,500, belanja mama 500 ringgit, gaji abang 4,000. Nah, 2,000 lagi sewa rumah, 1,000 simpan. Dah. Orang kita ni dia belanja dulu, baki baru simpan. Sepatutnya simpan dulu, baki baru belanja. Ini perhabis dulu, baki 5 kupang, itulah simpanan saya. Bila nak kaya? Gaji 2,500, simpannya 500. Tetap, jangan usik.
2,000 ni lah belanja. Gaji abang 2,500, 500 simpan tabung haji, 500 belanja mama. Okey, 1,000 belanja dapur, 500 belanja abang pergi naik motor pergi kerja. Tu pun abang tak makan di office, abang bawa bekal. Tiap hari isteri dia masak buah bekal macam budak sekolah. Nasi ikan bilis 4 ekor. Banyak 4 ekor. Orang lain seekor ya. Orang lain ikan sardin seekor, kita 4 ekor ikan bilis. Banyak tak benar faham? Tak faham sudah. Baik, jadi tuan-tuan, inilah nafkah. Melainkan isteri kata, abang bagi dekat saya belanja dapur ya 1,500. Yang 500 ni saya tak nak. Saya sedekah balik pada abang sebab abang dah izinkan saya bekerja sebagai kera ni. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Saya kerja kera ni pun cukup dah abang. 500 alhamdulillah, syukur dapat balik suami. 500 dia pun kumpul selama setahun dapat berapa ringgit? 6,000. Boleh nikah lain tak? Kalau gitu akak-akak belasahlah 500 tu daripada dia buat hai. Biar dia papa ke dana pun tak apa, janji dia tak menikah lain. Jadi tuan-tuan, begitulah rukunnya rumah tangga. Suami memberi nafkah mengikut keupayaan si suami. Jadi janganlah akak-akak minta yang suami tak mampu. Dia bagi nafkah 2,500, nafkah untuk kita 500. Saya nak 2,000. Abang faham tak saya nak 2,000? Saya main kod, saya beli online. Semua nak online. Duduk di rumah, kerja tak buat, tengok shop sana, wow sini, sini. Main order saja. Dia suka orang duk hantar di rumah dia. Ada jenis orang dia suka tengok sat JDT sampai, sat JNT sampai, sat pos laju sampai, dia bangga. Jiran-jiran duk tengok orang hantar barang kenon, tudung setengah jah lain pula hantar pos laju pula. Beli apa pula non? Tak ada beli apa pun ni, beli pengisar daging. Dia suka. Beli apa non? JDT hantar tu face mask. Face mask pun dia beli, order semua. Pasal apa? Pasal dia suka. Kalau begitu 20,000 pun tak cukup. Padahal face mask kita ni kita boleh pakai basuh, pakai basuh. Beli hak jenis pakai basuh, tukar dia punya penapis filter dalam tu saja tu pun 3 kupang. Kalau kita nak tak payah tukar filter, ambil baju dalam, ambil bra, potong sebelah, pakai sebelah, main masuk kelas. Semua orang tengok dia lain macam face mask dia ni. Yalah, buat kembung macam tengok. Lagi jimat kak, jerubu boleh tahan, asap boleh tahan. Setakat covid ni ada apa kalau pakai bra tu? Jimat belanja. Jadi belanjalah mengikut keupayaan. Dan nafkah si suami tadi adalah mengikut kepada kesanggupan si suami tu. Sebab suami kita pun ada mak, dia pun nak kena tolong mak dia. Tak bolehlah kita ambil semua. Mak dapat tak abang? Mak dapat. Siapa nak tolong mak? Kamu abang bagi 500, mak pun 500. Habis tu abang 500. Duit minyak. Itu pun kalau motor tak rosak. Kalau motor rosak abang jalan kaki lah, tak pun naik basikal. Abang cadang nak beli basikal Ustaz Kazim tu, tak payah pakai minyak, pakai bateri je, langgar lopak jatuh. Jadi jangan kita anggap bahawa duit gaji suami kita tu hak kita saja. Dia ada mak dia, dia ada bapak dia. Lainlah kalau mak dia kaya, mak dia kata terserah bagilah, mak pencen pak hang pun ada, pencen mak pun ada. Pak hang pencen 2,5, mak pun 2,5.
5,000 cukup lah ha, mak ya, suruh bagilah ha. Bagi kat anak-anak hang tu. Alhamdulillah, terima kasih mak kerana memahami. Tapi kadang-kadang mak pun tak faham. Hang duk bagi kat bini hang ya, mak tak merasa sekupang pun gaji hang. Padahal pencen dia pun makan tak habis. 2,500 makan tak habis, tambah dia pula tak makan. Puasa tiap-tiap hari. Jenis kedekut punya puasa. Macam mana kita nak tekan anak kita lagi zaman-zaman meleset, duk pula Kuala Lumpur gaji 2,500. Mana cukup? Bocor ke? Air, lembaga air datang tu nak korek apa pula? Bocor. Ada tanah bocor. Paip bocor. Kadang-kadang kita pula ni nak jadi orang KL. Mentah-mentahlah KL tu menang Piala Malaysia. Walaupun kita tahu gaji kita tak memungkinkan kita hidup di KL, tak nak balik kampung. Sebab malu. Dulu duduk KL, dulu duduk Damansara, Segambut. Tiba-tiba balik kampung, nanti orang kampung kata apa, malu lah. Masalah malu apa, duduk di kampung senang. Agak-agak tak ada makan kangkung. Tanam pucuk paku boleh makan, ubi boleh, pucuk boleh makan. Boleh bela ayam, boleh bela itik. Kerjalah mana patut. Isteri boleh berkebun, suami boleh kebun, hidup senang. Parking tak payah bayar, minyak tak payah bayar, sewa tak bayar, rumah pusaka ayah ada, tak payah sewa apa dah. Senang hidup. Cukai pintu tak payah bayar. Allah. Tapi tak mau. Dia kata leceh duduk kampung. Sebab nyamuk banyak. Padahal kalau datang penyakit demam denggi, yang banyak sakit denggi di kampung ke di bandar? Di bandar orang yang kena banyak denggi. Orang kampung tak kena pun. Nyamuk tiap-tiap hari ketip, tak ada denggi pun. Tapi hak kena denggi selalu hak duduk di pekan. Pelik. Pelik dunia ni. Baik, kemudian Nurjannah Firdaus kata, stres duk KL, duk kat Barakah best. Duk kat KL stres kata dia, duk Barakah best. Muhammad Jaiz Muaisa kata, kita orang kampung. Hai orang kampung, hai orang kampung, duduk KL gaji 2,500 tak cukup. Ikan siakap saja 1,000 lebih. Tu tak di KL tu. Kan tak cukup juga walaupun bukan di KL. Baik, kemudian dahulu hakim-hakim agama belum berani mengambil keputusan sedemikian. Mereka masih berpegang kepada pendapat fiqih ulama-ulama mutaakhirin Syafi'iyah yang menyatakan bahawa perempuan yang nusyush tidak wajib diberi nafkah. Maka banyaklah perempuan yang hidup terkatung-kantung, suami tidak, suami ada tapi tak pernah bergaul, tak pula diberi nafkah, tapi tak pula bercerai. Apabila dia mengadu kepada hakim agama, dialah yang disalahkan kerana dia nusyush, tidak taat pada suami. Akhirnya berkali-kalilah kejadian seorang perempuan masuk ke dalam masjid seketika orang Jumaat atau sehabis Jumaat dengan mengisytiharkan bahawa dia tidak lagi Islam, tidak lagi bertuhankan Allah dan berasulkan Nabi Muhammad. Dia murtad daripada Islam hanya semata-mata kerana ada orang yang mengajar, kalau kamu dah tak tahan dengan suami kamu yang mendera kamu, yang tak bagi nafkah kamu, tetapi dia tak bagi nafkah pada kamu dan kamu tak boleh minta cerai, cara dia senang saja, kamu isytiharkan diri kamu murtad. Bila kamu dah murtad, kamu bebas daripada suami kamu, selesai masalah. Si perempuan-perempuan tadi ini pun bangun murtad diumumkan, hanya kerana susahnya nak minta cerai daripada suaminya yang mendera kehidupan dia.
Ni zaman dulu ni. Sebab tu zaman sekarang ni kadang-kadang bila kita panggil suami ke mahkamah, suami tak datang. 3-4 kali tak datang, hakim akan buat keputusan. Main sekarang ni dah ada undang-undang ni. Bila mahkamah hantar surat, sila datang untuk tarikh perbicaraan tuntutan fasah daripada isteri kamu. Dia tak datang. Dia bagi MC. Bulan depan buat tarikh lain, dia bagi pula dia kena COVID walaupun cukup 2 dos. Mai lagi bulan ketiga pula, dah 10 kali ni melampau lah ni. Silat-silat hari bulan, hakim pula pergi buat perbicaraan di hospital, tak pun pergi buat perbicaraan di rumah sebab dia kata dia MC. Sebab nak menjaga hak perempuan. Kita tak mau bila susahnya minta cerai, akibat daripada kezaliman, akibat daripada ketidakadilan, akhirnya orang menganggap bahawa Islam ni tak adil pada perempuan. Islam ni tak memberikan hak yang sepatutnya pada perempuan. Maka perempuan tadi akan dibawa ke pentas-pentas menceritakan bahawa teruknya suami dia, teruknya sistem kehakiman, teruknya sistem perundangan. Lah dia kata teruknya Tuhan tak jaga kami, kita orang perempuan. Yang ni yang orientalis barat nak sangat ni. Padahal kalau kita tengok pada kisah Ali bin Abi Talib, kisah daripada Hamka tadi bukannya susah. Kalau cukup syarat apa semua, cerita sebenar dia, diperintahkan balik untuk taat bersama, diperintahkan balik untuk suami bagi nafkah, ataupun dipisahkan. Selesai masalah. Baik, inilah suatu kekacauan pemikiran yang tumbuh oleh kerana hakim-hakim agama berpikiran sempit, hanya taklid kepada pendapat ahli-ahli fiqih dan tidak ada kesanggupan memikirkan intisari ajaran agama dan tidak mengerti maksud hadis Nabi yang kita salinkan tadi, bahawa maksud segala hukum agama ialah bukanlah memberi mudarat dan mendatangkan kemudaratan. Alhamdulillah, sekarang fikiran tentang agama kian lama kian maju. Macam tadi saya sebut, berapa kali kes tak datang, mahkamah buat keputusan tanpa kehadiran si suami. Banyak kali dah bagi reason sana, reason sini, alasan sana, alasan sini, buat sehinggalah hukum zalim dituduh nusyus kepada perempuan sudah jarang terdengar. Kenapa kamu keluar daripada rumah tanpa izin? Hakim tanya. Sebab saya terpaksa bekerja. Kalau saya tak kerja, macam mana saya nak bagi makan anak-anak saya? Suami kata, kamu keluar tanpa minta izin dia. Betul. Macam mana saya nak hubungi dia? Nombor telefon dia pun dia tak bagi. Dia hilang daripada rumah, tak balik-balik. Dia balik sekali-sekala, memanglah saya tak ada, saya kerja Kelang, saya balik 7 pagi. Macam mana saya nak jumpa dia? Jadi kita tak boleh nak kata nusyus kalau dia duduk dalam rumah, mati ke bulu anak-anak dia. Baik. Dan fasah yang berbelit-belit sudah tidak banyak lagi terdengar. Demikianlah juga perempuan yang terpaksa murtad kerana ingin membebaskan diri daripada kezaliman seorang laki-laki yang dibantu oleh kejahilan hakim agama, sekarang mengutuskan hakam kerana syiqaq telah menjadi hal biasa. Sekarang di jabatan agama, di pejabat agama kita, di mahkamah pun dah ada dah majlis tahkim, majlis hakam, untuk memperbaiki, majlis islah, untuk memperbaiki hubungan suami isteri. Jadi makin lama jabatan agama kita ni, jabat agama kita semakin memudahkan. Tak jadi macam dulu 20 kali naik turun mahkamah tak bercerai. Daripada umur 20 tua baru bercerai. Siapa nak nikah dengan dia lah? Gantung tak tali. Untuk membebaskan perempuan daripada siksaan laki-laki yang tak bertanggungjawab, pada tahun 1916, Sungai Batang dan Tanjung Sani di Minangkabau, atas anjuran ayahku telah diadakan sirat ta'liq ta'laq
yang akan menolong bagi perempuan. Bunyi syirak ta'liq ta'ala itu amat ringkas, yang hari ni kita ikut. Apa dia? Jika isteriku yang bernama si Anu tidak suka lagi bersuamikan saya, hendaklah dia datang berjumpa kepada qadi dalam negeri, atau jorong si Anu atau wakilnya menyatakan dia tidak suka. Kalau qadi menerima pengaduannya dan menyerahkan wang sebanyak RM1 kepada qadi, khulu' namanya, jatuhlah talakku kepada isteriku namanya si Anu, itu 1 kali talak. Namanya apa tu? Namanya lafaz ta'liq. Ingat tak anak kita nikah tu, habis-habis akad nikah dia baca lafaz ta'liq. Dia kata kalau dia tak balik atau dia tak memberi nafkah selama beberapa lama berturut-turut, dan kalau isteri dia mengadu pada pejabat, mengadu pada tuan qadi dengan disertakan wang aduan sebanyak ni, maka jatuhlah talak 1. Jadi dengan adanya lafaz ta'liq itu dipakai sekarang, maka mudah ada orang perempuan menuntut cerai kalau suami tak bagi nafkah. Tunjuk bukti. Itulah gunanya ta'liq. Senang. Sebut suami saya dah 6 bulan tak balik, saya nak minta cerai. Apa bukti suami awak 6 bulan tak balik? Mak datang kelas kawan dia di kelas, awak jadi saksi? Ya, suami dia tak payah balik 6 bulan. Jiran pun panggil, saya duduk berjiran dengan dia, saya tahu lah, saya tiap-tiap hari sekodeng dia. Oh, tak balik 6 bulan dah. Kawan di pejabat pun bagi tahu tak balik dah. Panggil bukan saudara rapat lagi, saudara rapat pakat pula. Panggil tok ketua, tok imam semua, memang laki dia tak balik. Suami dia pergi ke mana? Suami dia panjat gunung, buat jangka trekking lah apalah, panjat masuk lautan semua, tak balik-balik. Pergi 5 balik 4, seorang tak jumpa. Bomba cari, tahanan awam cari, tak tahu lah pergi ke mana dah. Nampak. Okey, baik, tandakan di situ. Kita lihat pula kitab Baqarah Al-Amani. Pukul berapa lah kita? Jam saya ni mampu. 9.44 loh. Baik, kita lihat pula kitab Baqarah Al-Amani. Ustaz Ahmad bila habis bab nikah baru dia masuk balik. Baik, kita sambung muka surat yang ke-19. Maka nyata daripada perkataan tersebut itu bahawa wahdaniyahnya Allah Ta'ala itu ibarat daripada ternafi segala kam yang 5 daripadanya. Mustahil lawannya iaitu berbilang-bilang. Hari ini ada orang yang menyamakan Allah tu makhluk halus. Astaghfirullahalazim. Ya, tak apalah, suruh dia taubat. Dia kata Allah tu pun makhluk halus juga, tak nampak. Allah bukan makhluk. Okey, makhluk lain, makhluk halus lain, Tuhan lain. Pergi mengaji lagi. Okey, hari ni semua orang nak jadi ustaz payah. Semua orang nak cakap pasal agama payah. Baik, ia atau pada salah satu daripada 3 itu dengan salah satu daripada 5, kerana jikalau berbilang-bilang Tuhan pada zat seperti bahawa ada 2 zat yang bersepakai dengan sifat-sifat ketuhanan, nescaya ada kalanya muafakat keduanya atas menjadikan sesuatu daripada mungkin atau meniadakan di atas jalan bersekutu pada tiap-tiap juzuknya. Faham Kak Som? Saya pun tak faham. Kak Som tak faham, lagilah saya tak faham. Baik, Allah Ta'ala ni bukannya berbilang-bilang. Kam tu berapa banyak dia berbilang-bilang.
Allah ni wahdaniyah, tunggal. Dia tak ada mencampuri sesuatu benda akhirnya membentuk sesuatu benda. Tayar, enjin, kosen, aircon, radio, bonet, lagi radiator, exhaust, campur-campur semua jadi apa? Jadi kereta. Allah bukan macam tu. Macam kita lah, campur benih ni jadi kita. Campur hak lelaki, campur hak perempuan, sperm X, sperm Y, XYZ, lahirlah kita. Dia bukan macam tu. Membentuk daripada beberapa komponen, akhirnya membentuk suatu benda baru. Itu makhluk. Beg kita dibuat daripada apa? Benang, kulit, besi. Dalam beg tangan kita tu besi semua dah. Nak membentuk rangka dia, dawai, zip, kain, lagi kulit, plastik, PVC, semi leather, full leather, semuanya ada belakang. Akhirnya membentuklah sebuah namanya tas tangan, beg tangan. Allah Ta'ala macam tu kan? Dia tak boleh berbilang-bilang. Anak, bapa, daripada bapa jadi anak, nama dia Tuhan anak, nama dia Tuhan bapa. Jadi jangan nak kata pula Allah tu wujud daripada campuran 5, campuran 3. Itu atromen, itu makhluk. Allah dia tak wujud daripada komponen-komponen sesuatu-satu benda. Kita ni macam benda kita campur. Nak masak nasi tu macam-macam benda kita campur. Beras kita campur, air kita campur, elektrik kita campur, kayu api kita campur, akhirnya masak nasi. Dia bukan terjadi sedemikian. Allah Ta'ala ni wahdaniyah di situ. Baik. Dan maka ada kalanya menyertai pada masa, maka jadi berhimpun dua yang memberi bekas akan satu bekas yang tidak boleh dibahagi, dan iaitu adalah mustahil. Kadang-kadang jadinya sesuatu benda, jadinya sesuatu makhluk bukan setakat terjadi dengan sebab bercampurnya 2-3 benda. Terjadinya disebabkan masa. Manusia nak jadi manusia ni berapa lama? Berapa lama diperam dalam rahim tu? Oi, berbulan-bulan. Dia bukan terus jadi. Peram dulu, masak, baru meletup. Buah nyo tu berapa lama nak jadi buah nyo? Lama. Nak tumbuh pokok nyo tu pun 2 tahun, 3 tahun baru berbuah. Nak jadi buah tu pula 6 bulan baru boleh ambil. Kita nak minum air kelapa 10 minit. Okey, nak parut dia 10 minit. Nak hidupkan dia berbulan, bertahun. Adakah Allah mengambil masa untuk dia nak jadi? Tak. Jangan duk tanya pula, ustaz, kita ni nak jadi orang 9 bulan, Tuhan nak jadi Tuhan tu berapa lama? Dia menyamakan Allah dengan makhluk. Saya cakap pada tuan-tuan banyak kali dah, jangan melihat, jangan menengok, menyamakan apa-apa benda pun. Contohnya, kita ni, saya ni dengan Ustaz Ahmad, janganlah saya compare saya dengan Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad lain, dia orang muda, saya orang tua, tak sama. Ustaz Ahmad orang sihat, tak sarapan pun tak apa, lambat sarapan pun tak apa. Kita ni orang tua, lambat sarapan sikit menggigil, pening, hypo,
Sakit tak sama sihat dengan sakit. Kita ni tak menikah, jangan kita samakan dengan orang menikah. Aku pukul 8 sampai kelas dah, engkau 8.40 pun tak sampai lagi. Aku pukul 8 terpacak dah. Yelah, engkau tak ada anak, laki pun tak ada. Aku ni dengan anak kucing, anak sendiri lagi, mana nak. Ya Allah, yang seorang menangis, seorang duduk tidur. Nak hantar rumah pengasuh baru aku boleh datang. Kita tak boleh nak letakkan, kalau saya sebagai seorang ketua boleh datang tepat jam 9, kenapa awak tak boleh datang? Jangan cikgu, sabar sat dulu. Kadang cikgu besar ni dia tak menikah. Cikgu besar perempuan, besar laki-laki kurang sikit. Hak perempuan ni garang semacam. Sebab tu kalau pengetua kita cikgu perempuan, lain macam. Tapi kalau pengetua tu laki-laki, lain sikit. Tak percaya cuba tengok cerita apa nama P. Ramlee tu, Labu Labi tu. Guru besarnya perempuan, cikgu besar perempuan. Cikgu Murni ni selalu lupa. Kalau saya tak ingatkan, memang dia lupa. Kita nak buat majlis, nak jemput tu Haji Bakil. Tu cerita cikgu besar dah. Lain sikit ketegasan dia. Mai cikgu besar keluarga, masa-masa manis pula, Cikgu Syahrir. Kan, mesyuarat tak datang pun tak apa, guru besar dia. Lain pula tuan-tuan. Jadi kadang-kadang kita meletakkan diri kita tu, menyamakan dengan orang lain, jadi payah. Sebab tu kita ni kalau nak senang, kita layan orang, mengikut orang. Kita boleh jadi orang yang baik. Ustaz Ahmad, dia ustaz, saya tak boleh layan dia macam Pak Leman. Pak Leman tu tak ustaz, saya nyimbang dia macam Pak Leman. Duduk buah pokok, makan tosai, minum air Milo, tiap hari duduk buah pokok. Dia datang jumpa saya, Ustaz, aku nak minta cuti. Bila? Isnin, Selasa, Rabu. Sulaiman nak pergi mana? Saja aku nak rehat. Aku nak cuti Ustaz. Cutilah Pak Leman 75 dah. Pergi rehat. Saya tengok hari Isnin pun dia datang, duduk buah pokok tu, duduk makan tosai. Cuti tak mana ni. Hari Selasa pun dia datang, Rabu pun dia datang, kata cuti. Cuti lah. Aku nak makan kat sini, sekejap aku balik lah. Betul sudah cuti. Jadi kalau kita nak layan dia macam kita nak layan Ustaz Ahmad, tak jadi. Layan dia macam dia orang tua, macam tok kita, tak larat lah, tapi nak kerja juga, tapi tak larat. Kerja lah Cik Leman. Cik Leman larat, main kerja. Cik Leman tak larat, susah kerja. Nak paksa apa lagi dah 75. Macam Ustaz Ahmad boleh tak saya cakap macam tu? Pulanglah pada Ustaz Ahmad. Nak main kerja pun tak apa, tak main kerja pun tak apa. Mampuslah kita. Tak bolehlah macam itu. Jadi hidup kita ni akan senang kalau kita faham dengan siapa kita berhadapan. Tadi kita baca bab suami isteri tadi. Suami itu senang kalau dia faham isteri dia. Isteri pun senang kalau dia faham perangai suami dia. Jangan duk ikut kepala otak kita. Kita duk suruh dia buat kerja semua, dia pun penat. Sian kat isteri aku, 5.30 dah bangun, buat sana, buat sini, aku merah ya. Si goreng merah ya. Si goreng Milo. Kalau di kedai pun bayar. Ni di rumah isteri tumbuk sambai, tumbuk potong cabai, masuk belacan cabai apa semua, nak buat nasi goreng. Pinggan pun tak bawa ke dapur, tinggal atas meja. Ada yang bawa, tinggal je kat sinki, basuh pun tak. Apa kata isteri masak, suami basuh.
basuh semua, licin, bersih singki tu. Ini singki ni sumbat, jenuh bergagau pula apa benda lah yang menyumbat ni. Isteri juga yang gagau, tengah-tengah masak gas habis, nak tukar sakit pinggang. Jadi kalaulah masing-masing faham susahnya, senang rumah tangga. Begitulah isteri pun fikirkan suami tu, naik motor pergi kerja, hujan, mercik air, kerja pula berat, duk cop kelapa sawit, duk loading kelapa sawit. Kelapa sawit ni saja berat 40 kilo, separuh badan suami, nak angkat daripada tanah naik atas lori tu. Buasir suami kita tahu. Banyak orang yang kerja loading ni semua buasir, sebab dia duk tekan nak angkat buah tu. Kadang-kadang dah letak dah buah tu atas lori, bergolek jatuh pula, angkat balik. Tengah-tengah naik bukit, lori mayat, lori hantu tu mati enjin pula dah, bergolek pula lori tu, dia tahan dengan tangan, dia pun mati. Begitulah teruknya suami cari rezeki. Kalau macam tu teruk, aku sebagai isteri, aku pun kena kerja teruk juga, sebab suami aku teruk mencari rezeki untuk aku. Baik. Dan ada kalanya dahulu salah satu dan kemudian yang satu lagi, maka jadilah kemudian itu mengadakan barang yang sudah ada dan iaitu mustahil. Dia kata manusia ni kadang-kadang dulu kita ni 2, 3, tapi sekarang tinggal 1. Itu makhluk. Tak faham tak? Kita ni dulu ada 2, ada 3, jadi 1. Sekarang dah tak ada, tinggal 1. Tu nama dia makhluk. Okey, sekarang ni cuba tengok saya bercakap. Kenapa saya bercakap? Pasal saya ada badan. Kenapa saya bercakap? Sebab saya ada roh. Roh bercantum dengan badan, jadi apa? Jadi hidup tak? Sekarang dah berpisah roh dengan badan, jadi apa? Jadi mati. Makhluk macam tu. 2-3 benda cantum jadi makhluk. Bila 2-3 benda ni pecah, dia tak jadi lah. Bila saya ni hidup bercakap ni mati, roh saya keluar, tuan-tuan panggil saya apa? Terjuntai saya ni jatuh atas meja. Ustaz Ahmad pun terapa saya, Ustaz. Datang pula nurse, mai cek sini, cek sini, tengok mata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mati. Masa tu tuan-tuan panggil saya apa? Tuan-tuan nak panggil saya Ustaz Kazim lagi tak? Tak dah. Panggil mayat, panggil jenazah. Ustaz Ahmad kata Ustaz Kazim dah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau jenazahnya macam mana? Nampak? Jenazahnya nak dikebumikan di mana? Bila nak sembahyang? Siapa yang nak mandikan jenazah? Siapa boleh mandi mayat? Ada nak sebut? Siapa boleh mandi Ustaz Kazim? Suruh orang untuk sebut. Siapa yang boleh mandikan Ustaz Kazim? Maknanya Ustaz Kazim masih. Siapa yang nak mandikan mayat Ustaz Kazim? Orang dah tak panggil Ustaz Kazim dah. Orang panggil mayat. Orang panggil jenazah. Sebab apa? Sebab 2 benda yang bercantum dah hilang. Roh dengan jasad bercantum sekarang dah berpisah, maka matilah dia. Kalaulah Allah tu ada 2-3 benda hilang bercantum, jadi apa? Takkan Allah mati. Macam mata kita. Kenapa kita boleh tengok? Sebab semua sempurna. Ada air mata, ada retina, ada mata luar, ada mata dalam, ada saraf.
Cuba saraf ni putus, kita jadi apa? Tukar nama, daripada celik jadi apa? Jadi buta. Itulah dia nama makhluk. Cantum 2-3 benda, jadi satu benda. Hilang satu benda, orang dah tak panggil dia dah dengan benda yang tadi, nama lain dah. Nama lain dah. Kereta, cantum benda jadi kereta. Tapi kalau dia cabut tayar, dia cabut cushion, tinggal rangka je, enjin pun ambil, orang panggil apa? Besi buruk. Dah tak ada dah. Macam tadilah saya sebut, siapa tu? Leha. Dia siapa? Isteri orang. Cuba dia janda, ada panggil isteri dia. Siapa tu? Leha. Siapa dia? Dia janda. Nampak? Begitulah hidup. Allah Ta'ala bukan macam tu. Dia bukan nak bercerai satu badan, nak bercerai satu jasad, nak jadi buta mata, nak jadi tua, nak jadi bongkok. Itu makhluk. Jadi kalau ada orang kata Allah ni pun makhluk halus, salah tu. Baik. Dan atau berasing-asing dengan tagan, maka tiada mencapai oleh tagan tiap-tiap satu itu. Tagan tu bukannya tugas. Cuba tengok tu, 43, tagan 43, di bawah tu dia kata apa? Tagan yakni tugas kerja. Bukan. Tagan tu bukannya tugas. Kita ni kalau tak erti nak terjemah, jangan terjemah. Biar tulis tagan, tak salah. Tagan tu apa? Bersin. Sudah Ustaz. Saya tanya elok, ya, tagan tu apa? Terus dia bersin. Jawapan dia bersin. Baik. Nak sebut macam mana tagan ni? Baik, tagan ni, kita dalam bahasa kita kata modal asas. Jadi tagan, contohnya apa? Burung tu, kita nak perangkap burung yang lain, kita bubuh dia, kita ikat dia dekat satu tempat, dia pun bunyi kik. Agak-agak datang tak kawan dia, maka dia tu dia panggil tagan. Bahasa dia panggil denak. Boleh faham tagan tu apa? Saya ni nak berniaga, saya labur dekat Ustaz Ahmad 10,000. Daripada 10,000 tu dikembangkan, tu nama dia tagan. Boleh faham makna tagan tu? Kita ni bulan puasa masak buah Melaka seperiuk, bagi anak hantar dekat Makcik Gaya, Ayumi, Mun Maisma, Nur Madinah, seorang semangkuk. Tagannya apa? Buah Melaka. Agak-agak 4 mangkuk tadi balik apa? Macam-macam buat balik. Kuih keria, kari pap. Kalau nasi malang, 4 tu balik dapat buah Melaka. Mana faham? Tak faham sudah. Jadi dia buat buah Melaka tu sebagai tagan, dia passing sana, dia passing sini, dia passing sini, supaya dia dapat balik. Itu nama dia tagan. Tagan ni maknanya ibu, nak menarik benda-benda yang lain. Tu ibu dia. Macam di Al-Barakah ni, siapa tagan dia? Ustaz Ahmad. Tu tagan. Orang nak tengok Ustaz Ahmad, spek mata jenis apa? Dengan adanya Ustaz Ahmad ni, orang pun datang. Itu nama dia apa? Tagan. Tak ada tagan ni, tak merasa kuih keria. Tak ada tagan, tak merasa untung, modal tak ada. Tak ada tagan, burung pun tak dapat, sebab tak ada denak memanggilnya. Itulah makna tagan. Boleh faham? Jadi pelajaran kita hari ni, tagan sudah.
Balik rumah sekali, isteri tanya, abang mengaji apa? Tagan. Dapat yang tu pun cukup dah. Kalau tagan pun tak ada, lemah. Baik, mana dia tagan, hilanglah. Maka tiada mencapai oleh tagan, tiap-tiap satu itu akan bekas bagi satu lagi. Dia kata tagan ni dia tak ada memberi bekas. Kalau adanya tagan, kalau Allah tak izinkan jadi, tak jadi. Walaupun tagan tu ada. Kita letak burung dah 20 tahun, tak ada datang memburung lain. Saya dah laburkan labur Ustaz, 10,000 dah labur Ustaz. Ada untung? Lebur Ustaz. Nampak? Lebur Ustaz oi. Saya dah letak duta dah produk saya ni Ustaz Kazim. Saya letak duta. Ustaz Kazim tu duta produk saya. Laku ke produk awak? Tak laku. Walaupun saya dah letakkan tagannya Ustaz Kazim, tagan. Lepas tu siapa yang belinya? Ustaz Kazim je yang beli produknya. Sebulan sebotol. Maknanya tagan magan ni tak ada kuasa. Dan Allah Ta'ala ni dia tak memerlukan tagan-tagan ni. Allah kata jadi, jadilah. Allah kata boleh, boleh. Allah kata tak, tak. Manusia dia nak buat sesuatu, dia perlukan tagan. Macam orang perempuan nak mengorak laki-laki, dia perlu tagan tak? Oh, cara berjalan pun jalan lembek-lembek, goyang-goyang depan orang laki-laki. Jalan ke dalam, ngok-ngok laki tengok, ui, catwalk. Lepas habis laki tu mengingkang pula berjalan. Biar walk nama dia. Tu tagan, cara nak berjalan tu pun tagan. Macam orang laki-laki nak teka perempuan, tarik nafas, takut boroi. Lepas perempuan tu lalu, dia lepas perut dia balik, meletup air depan dia tu. Pasal apa? Tu tagan dia. Baru boleh dapat si perempuan, dapat si lelaki. Kadang-kadang si lelaki tu tagannya kereta, bawa Mustang semua dia bawa, Ferrari dia bawa, lalu depan perempuan, tagan. Agak-agak dapat tak? Dapat. Jenis mata duitan, ya Allah, Ferrari, Lamborghini. Pas menikah, Lambo apa pun tak ada. Duk Lambo kanan sekarang ni, apa pun tak ada lah. Bohongnya jantan tak. Rupanya dia tu kerja kedai second hand kereta, dealer. Dia pergi hantar Puspakom duk bawa kereta tu. Pak perempuan tu bodoh pula, tengok Lamborghini percaya. Tu tagan. Allah Ta'ala dia tak payah nak buat tagan-tagan ni. Tak payah. Dia bukan makhluk lemah terpaksa buat sesuatu nak bagi kuat. Allah tu memang dah hebat dah. Kita ni tak hebat, terpaksa buat hebat supaya nampak hebat. Baik, tandakan di situ. Alhamdulillah. Jam ni mampu ke habis bateri ni? Baik, cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari apa? Khamis. Khamis no?